Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada kalian semua kerana sentiasa support channel ini. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Daim Keluarga Gagal Dapatkan Kebenaran Cabar Siasatan SPRM. Berita penuh, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran mahkamah untuk meneruskan semakan kehakiman mereka terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh petang tadi menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman tersebut. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengisytiharkan asid oleh Daim dan istrinya Naima Abdul Khalid. Farid memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat malafaid niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya syak wasangka malafaid tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naima hanya perlu memfailkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur jenayah untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Dalam permohonan itu, Daim dan keluarga memohon perisytiharan bahawa SPRM serta pegawainya tiada sebab untuk menjalankan siasatan bermula Februari 2023 yang akan membawa kepada pendakwaan terhadap mereka. Mereka memohon perintah supaya SPRM dan pegawainya menghentikan semua siasatan mengikut aturan 53 Kaedah 3/8 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012. Melalui afidavit sokongan dalam permohonan berkenaan pula, Daim mendakwa dirinya adalah ahli perniagaan kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awal. Katanya, pegangan saham cairnya sahaja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini jika kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Info panas malam ini dipetik daripada syambuddin.com.net yang bertajuk Hubungan Hadi Muhyiddin Dingin. Hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional PN yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata hubungan dingin itu antara lain berkait dengan kegagalan PAS menampilkan Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurut sumber, pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pago itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU 16. Dikatakan selepas Muhyiddin umum berundur, PAS mahu Dr. Sam Ahmad Samsuri sebagai calon PM, tetapi terbantut selepas pusingan Yu Muhyiddin, kata sumber yang dekat dengan perkara itu kepada FMP. Pada Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti, tetapi kurang 24 jam mengubah pendirian selepas diyakinkan istrinya Nur Aini Abdul Rahman untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengurus CPN lama tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis. Kali terakhir ia berlaku pada perasmian Muktamar PAS ke-69 2 Oktober lalu. Pada PRK Kemaman Disember lalu, Muhyiddin dan Hadi dijadwalkan berkongsi pentas pada ceramah kempen Kemuncak, namun hanya kelibat Hadi hadir manakala Bersatu diwakili Naib Presiden Radzi Jaidin. Mereka Muhyiddin Hadi telah lama tidak bertemu, kata sumber itu. Menurut satu lagi sumber rapat PN, Hadi juga sudah lama tidak lagi hadir ke mesyuarat pimpinan PN, sebaliknya diwakili timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man.
Walaupun ketidakhadiran Hadi tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka, kata sumber itu. Menurut beliau, keadaan itu mirip dengan situasi Muafakat Nasional MN yang diasaskan oleh UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadiri mesyuarat, sebaliknya mewakilkan Tuan Ibrahim susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. MN mati langka apabila dua parti itu berbelah susulan keengganan UMNO menerima pernyataan bersatu dalam gagasan itu. MN mula runtuh bila Hadi tidak lagi datang mesyuarat. Semua wakil kepada Tuan Ibrahim, beliau dan Presiden UMNO Zahid Hamidi pun dah lama tak jumpa waktu itu menjelang penubuhan PN, kata sumber itu. Menurut beliau, sudah ada tanda-tanda keadaan itu kini berulang dalam konteks hubungan Hadi Muhyiddin dan masa depan PN sendiri. Jika PN berkubur seperti MN, sumber itu berkata hala tuju Hadi sememangnya boleh memberi kesan besar kepada politik dan pentadbiran pada masa depan dengan PAS memiliki kerusi parlimen tertinggi iaitu 43 diikuti DAP dengan 40 kerusi. Sekarang tak tahu ke mana Hadi nak bawa PAS selepas makin renggang dengan PN. Bagi sekutu PMX, Anwar Ibrahim, ini peluang sebab itu ada titik lemah dalam PN, katanya. Menurut sumber itu, kalangan dalam PAS juga melihat bersatu semakin lemah dengan tindakan 6 ahli parlimennya menyokong Anwar. Mereka adalah Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Zulkafli Hanapi, Tanjung Karang, Zahari Kacik, Jeli, Mohad Aziz Abu Naim, Gua Musang, Iskandar D. Zulkarnain, Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Untuk rekod, PAS mempunyai 43 kerusi parlimen pada PRU15 berbanding 30 oleh Bersatu. PAS juga mengekalkan pentadbiran di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain merampas Perlis yang sekian lama menjadi kubu kuat BN. Selain PAS dan Bersatu, PN turut dianggotai gerakan yang gagal menang sebarang kerusi parlimen pada PRU15 namun meraih 1 kerusi DUN di Kedah pada PRN Ogos lalu.